Nabi dia terkenal dengan ini. Dan dulu dah beritahu Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam terkenal di langit dan terkenal di bumi. Kita di bumi pun tak terkenal kadang-kadang, di langit apatah lagi dengan malaikat roh yang baik. Maksudnya Allah kan tak kenal. Bukan maksud Allah tak kenal, Allah mengenal hamba dia. Cuma kita ni tak dekat dengan Allah, tak ada keistimewaan. Kalau tokoh-tokoh sufi, wali-wali Allah tu memang mereka tidak terkenal di bumi, tetapi mereka terkenal di langit dengan sifat-sifat hebat dia. Wali Allah, tokoh-tokoh sufi macam Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim Adham, itu semua tu kebanyakannya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Orang bumi tak kenal dia. Kadang nampak macam orang gila, pakaian entah berapa hari tak basuh, rupa pun macam orang keluar daripada berluka, macam orang dah 7 hari tak mandi. Mungkin orang kenal dia orang gila. Itu orang bumi kenal dia. Tetapi orang langit kenal dia, dia seorang ahli ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kasihkan dia. Maka Al-Habib Mustafa SAW, keistimewaan dia 10. Ada juga keistimewaan yang lain. Yang ini disebutkan, lam yahtalim qat wa ma lahu zilal. Nabi tak pernah mimpi. Kita mimpi macam-macam, Nabi tak pernah mimpi. Maknanya Nabi tak digoda oleh syaitan. Tidur Nabi, tidur para Nabi. Syaitan tak goda. Kita kadang-kadang macam-macam mimpi. Kena kejar buaya, jatuh tangga, macam-macam. Kadang mimpi tak senonoh. Kita ni jiwa kotor. Tidur pun tak ada ambil wuduk, tak ikut cara sunnah. Judahnya mimpi macam-macam. Lam yahtalim qat, tak pernah mimpi. Mana tak ada mimpi. Kalau mimpi Nabi, itu wahyu. Wa ma lahu zilal. Nabi tidak ada bayang-bayang. Kalau Nabi berjalan dulu, kenal masa Nabi ikut apa saudaranya berniaga di Syam ataupun sekarang Syria, memang awan sentiasa payung Nabi. Awan berhenti, Nabi berhenti, awan berhenti. Sebab tu Buhairah tengok tertanda dia jalan, awan tu ikut. Dia tak ikut. Tahu. Tu tak ada bayang. Kita ada bayang. Bukan ada bayang aja. Kadang-kadang gila bayang. Gila bayang. Aduh mak. Tak ada bayang. Kita ada bayang. Lepas tu gila bayang. Buat apa dia kejar bayang? Nabi tak ada bayang. Bayang-bayang. Kalau kita matahari, kena matahari, kita ada bayang. Kadang orang pijak bayang kita kan. Orang pijak bayang kita gitu lah. Nabi tidak. Dah dua. Tak ada mimpi, tak ada bayang. Wal ardu ma yakhruju minhu tabatali. Nabi kalau buang air besar atau buang air kecil, mungkin di padang pasir apa, bumi telan najis ataupun air kencing Nabi. Tak ada bekas-bekas. Maknanya kalau najis Nabi apa juga, kalau jatuh ke bumi, bumi telan. Kalau kita dulu kan kecil-kecil berak apa gitu, situlah mak kita karut tarik air kencing basuh ke apa, dah tua pula, dah tua kan, auzubillah kan, nyanyuk lagi pula berak kata-kata entah apa-apanya, begitulah. Tapi Nabi tidak. 3. Kadzalika zubabu anhu mumtani'. Begitu juga katanya lalat, maksud syair ni, lalat tidak hinggap pada Nabi. Nabi tidak dihinggapi lalat. Kita lalat hinggap. Walaupun kita mandi, lalat hinggap. Kita ni ialah jiwa kotor macam-macam. Bukan lalat hinggap aja, lebah pun hinggap kadang, penyengat pun apa, semua hinggap kat badan. Semut pun naik. Teruk kita ni. Binatang kecil, nyamuk hinggap. 4. 5. Tanamu ainahu wal qalbun lam yanam. Mata Nabi tidur, tetapi hati Nabi tidak tidur. Nabi takkan lalai. Walaupun mata tidur,
hati tidak tidur, terjaga. Kita mata tidur, hati pun tidur, dua-dua tidur, lalai. 5, min khalfihi yara kama yara amam. Nabi melihat belakang sebagaimana dia nampak depan. Macam kita depan kita nampak ni, Nabi di belakang pun nampak sebagaimana depan dia. Lepas tu kalau orang kalau berperang, kalau takut di belakang pun Nabi tahu, boleh nampak. Kalau macam kita kan, orang marah kita, bila depan kita cakap kita bila dalam belakang kita kan dia tunjuk penumbuk apa, kita tak nampak. Tapi Nabi kalau orang buat gitu dia tahu. Pasal apa? Nabi boleh lihat di belakang sebagaimana Nabi SAW lihat di hadapan. 6, lam yatatha'ab qat wahya sabi'ah. Nabi tidak menguap. Ini yang ke-7. Kita ngantuk menguap, sedikit menguap. Nabi tak ada menguap. At-tasa'ub minallah, at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu dari syaitan, dan bersin itu daripada Allah. Allah suka orang yang bersin, tapi Allah tak suka orang yang menguap. Menguap daripada syaitan. Allah suka orang yang bersin. Ini bukan bersin sesama, bukan bersin sesama. Ada situ pandang mana kata Sayyidina Osman, tak salah silap, kalau kita bersin 3 kali menunjukkan iman kita ketika itu elok. Jarang dapat 3 kali, biasa 2 je. Tengok sekarang kita bersin, itulah 2 paling ni, tak sampai 3. Kalau banyak kali itu tu bersin. Lepas tu bila orang bersin dia cakap Alhamdulillah. Kita mesti cakap yarhamkumullah ataupun yarhamkallah. Dan dia orang bersin tu jawab. Tadi di bersin cakap Alhamdulillah. Kita mesti cakap yarhamkumullah. Dan dia yang bersin tu jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan kita jawab wa yaghfiru lana wa lakum. Begitu sekali. Saling doa-doa. Bersin. Di antara doa yang mustajab ialah ketika ataupun selepas bersin. Tu kan sini tu. Bersin Allah suka. Antara doa mustajab lepas bersin. Biasa kalau lepas bersin kita doa, apalah doa? Doa mustajab. Dan bagus kita doa bila bersin je, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, pandaikanlah aku pada agama. Atau doa je lah. Macam saya bila bersin masa belajar dekat di Universiti Al-Azhar Kahirah, dekat rumah Johor kat Hayat Samin, kat bersin je kawan-kawan datang, doakan aku supaya lulus gini, periksa gini, doakan aku supaya cepat kahwin, doakan aku, macam-macam doa. Punya banyak rakan-rakan minta doa. Kita jawab, ya Allah, tunaikanlah apa hajat mereka ni. Dah senang aja. Tunaikanlah hajat mereka, senang aja. Bersin. Biasa kita 2 kali. Dah dengar ni, kata Sayyidina Osman kalau bersin 3 kali iman elok, bagus itu. Jangan kita bila bersin 2 kali, bersin 1, 2. Lepas tu kita sendiri pandang nambah pula, 3. Tak, Allah tahu dia nambah sendiri pula. Nak sampai 3 kali bersin, ngelat macam ni kata orang, tak aci. Dia buat sendiri bersin ketiga. Tak, bersin yang daripada Allah tu dia memang spontan. Ada orang bersin bisik kuat sampai sana dengar. Kadang saya sekali kuat je bersin kadang. Tutup mulut bersin supaya jangan kuat sangat sampai waktu peranjat. Kalau orang bersin peranjat tiba je bersin, waktu peranjat yang melatah. Kalau yang lemah jantung kan boleh mati. Kalau perempuan tersarat ngandung kan boleh bersalin. Dahsyat orang bersin. Wulida makhtunan ilaiha taliyah. Nabi lahir siap khatan sekali. Dalam Zanji tu ada cerita. Katanya dan dikatakan datuknya yang khatankan dia. Tapi kalau tu Nabi bila lahir sudah siap khatan. Mungkin juga kalau khatan kan orang melihat kemaluan Nabi kan. Mungkin itu keistimewaan, orang tak boleh lihat kemaluan Nabi. Ketika Nabi wafat, nak mandikan Nabi,
sahabat Sayyidina Ali, antara Sayyidina Ali yang mandikan, Sayyidina Ali tutup mata bila mandikan Nabi SAW, tutup mandikan Nabi. Kenapa? Kata Nabi, siapa melihat kemaluanku, buta mata dia. Tak berani sahabat, takut. Walaupun boleh kejam mata, tutup dengan kain. Begitulah sahabat, tutup mata dia. Jaga dia adab dengan Nabi SAW. 8. Ta'rifuhu dawabu hina yarkabu. Binatang-binatang kenal Nabi. Kalau Nabi naik unta ke, naik apa ke, mesti naik unta. Binatang-binatang kenal Nabi. Dan binatang mungkin pergi dekat Nabi. Dia binatang kenal Nabi. Ta'ti ilaihi sur'atan la tahrab. Datang binatang segera dekat Nabi, binatang tak lari. Kita yang jinak dengan kita, mana binatang jinak dengan Nabi maknanya. Kita yang jinak dengan kita, kucing kita. Kadang orang yang belanjing, anjing dia jinak dengan dia, datang. Ayam pun jinak-jinak pun beri makan, jinak datang dekat. Yang lain lari lah. Mana ada burung-burung datang kat kita? Tak ada. Lalat datang. Jadi binatang kenal Nabi. 9. 10. Ya'lu julusuhu julusal julasa. Nabi kalau duduk dalam majlis, bahu Nabi lebih tinggi daripada orang lain. Tu dia. Kalau duduk, bahu Nabi atau khatib lebih tinggi daripada orang lain. Macam kita kan, bila orang tinggi, dia tinggi bahu dia, kita rendah kan. Nabi tidak. Nabi bahu dia lebih tinggi daripada orang. Akan lihat kelihatan. Begitulah Allah muliakan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah kasihkan Nabi, Nabi pun kasihkan Allah SWT. Habibullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Salla alaihi Allahu subhan wa masaan. Allah selawat ke atas Nabi pagi dan petang. Kalau dalam ayat Quran tu selalu hari Jumaat jumpa, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Kalau selawat tu daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat. Kita tahu selalu kita baca hadis, orang selalu sebut kita selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kepada kita 10 kali. Bukan maksudnya kita selawat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli alaihi. Bukan maksudnya Allah selawat kepada kita 10 kali. Bukannya Allahumma salli ala Nurul Hisham, Allahumma salli ala Amrullah, Allahumma salli ala Amrillah, Allahumma salli ala Salihuddin, Allahumma salli ala Ibrahim. Tak. Bukan maksudnya Allah selawat kepada kita. Maksudnya Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Bukannya selawat kita Allahumma salli ala ni haji apa ni. Tak. Jangan salah faham. Allah selawat pada 10 kali itu maknanya Allah beri rahmat pada kita 10 rahmat. Bukan Allah selawat pada kita. Jangan salah faham, ada orang tak faham tu. Soalnya kita tauhid tu ada. Kalau selawat itu daripada malaikat, kalau kita baca hadis contohnya, sebenarnya malaikat berselawat ke atas orang yang menuntut ilmu, sehingga ke ikan di burung-burung, ikan-ikan di lautan, selawat pada orang yang menuntut ilmu. Contohnya, selawat daripada malaikat tu menunjukkan istighfar. Maknanya kalau malaikat berselawat kata orang untuk ilmu contohnya, mana malaikat mengucapkan istighfar untuk orang yang untuk ilmu ataupun mengucapkan istighfar bagi pihak orang yang menuntut ilmu. Itu dia. Itu maksud selawat daripada malaikat. Kalau selain daripada Allah dan malaikat, kalau berselawat ke atas kita, contoh manusia, jin, haiwan ataupun batu-batu, pokok-pokok, itu maksudnya doa. Itu dia. Itu kita kena tahu tu. Contoh kalau macam orang yang menuntut ilmu,
Ikan-ikan di lautan, di air, doakan dia. Burung-burung doakan dia. Pokok-pokok doakan dia. Manusia doakan dia, jin doakan dia. Itu maknanya selawat pada mereka ni, selawat atau mana mereka tu mendoakan. Tu dia. Tu kalau selawat makhluk selain daripada Allah malaikat kepada makhluk, maknanya doa. Qala an-Nasafi, kata Imam Nasafi. Kita ada tafsir An-Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydawi, macam-macam tafsir. Qala an-Nasafi, kata Imam An-Nasafi rahimahullahu taala, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahudiyan, Nabi perintah seorang Yahudi ayasna alahu khataman, suruh buatkan Nabi untuk Nabi satu bentuk cincin. Nabi suruh seorang Yahudi buatkan Nabi satu bentuk cincin. Mungkin Yahudi tu buat cincin. Wa yuktabu alaihi la ilaha illallah, dan Nabi suruh orang Yahudi tu tulis pada cincin ni, tulis la ilaha illallah. Fa fa'ala, maka orang Yahudi tu pun buat cincin Nabi dan tulis pada cincin tu la ilaha illallah. Jadi pada cincin tu dah ada lafzul jalalah. Kita siapa ada cincin ada tertulis nama Allah atau nama Allah, nama Allah saja, ataupun yang 99 tu masuk tandas, cincin aku lupa tanggalkan, letak di luar, lupa. Bagaimana kita perlu buat? Ambil cincin tu, masukkan ke dalam mulut. Tu dia cara dia, masuk dalam mulut. Tak ada kena sanksian hukum. Dia duduk dalam, bukan luar, luar zahir. Tahi dalam perut, belum keluar tak ada hukum, masih tak ada hukum. Bila keluar baru hukumkan najis. Air liur dalam mulut kita dalam, suci. Bila keluar jadi alio basi ke, ngences ngences ke, dia jadi kotor. Tak najis, kotor. Tu dia. Maka orang Yahudi tu pun dia buat. Falamma jaa bihi, maka manakala Nabi datang tadi, mungkin dah siap, Nabi datang nak ambil. Wajada alaihi, Nabi lihat pada cincin tu ada tulis Muhammadur Rasulullah. Mana kita Nabi setampah la ilallah, tapi ada Muhammad Rasulullah. Faja'a Jibril pun datang. Dulu saya pernah pergi tuan-tuan, kita kalau dengar selawat ke Nabi, dengan Nabi sebut, tapi sebenarnya ada lain juga yang suruh dorong kita berselawat ke Nabi. Macam kita nampak tulisan Allah Muhammad, nampak tulisan khat Muhammad, kita ke selawat juga sallallahu alaihi wasallam, atau nampak dia Allahumma shalli alaihi. Azan asyhadu anna Muhammadar, Allahumma shalli alaihi. Dengar nama Muhammad tu. Selain kita jawab azan tu, dengar hadis kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut je sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi. Itu dia. Baca Quran, ya ayyuhan nabi Allahumma shalli alaihi. Itu maksud Nabi, ataupun Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ataupun malam Jumaat, Yasin. Kita tahu Yasin tu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taha juga nama Nabi. Kan selawat sebut Taha kan, sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar je banyak faktor yang boleh kita selawat. Nama awak siapa? Nama saya Muhammad bin Ibrahim. Nama Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Ingat Nabi SAW, kan bagus. Jadi Nabi cincin suruh sebut, tulis la ilaha illallah. Bila Nabi ada Muhammad Rasulullah, datang Jibril. Waqala, maka Jibril cakap, innallaha ta'ala yukri'uka salama, Allah kirim salam pada Tuhan. Wa yaqulu, Allah firman, kata Jibril, wa yaqulu laka, dan Jibril cakap pada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, in katabta ahabbal asma'i ilaika, kalau engkau wahai Muhammad menulis pada cincin tu orang yang paling engkau kasihi, ahabbal asma', nama yang paling engkau kasihi iaitu Allah SWT,
Wa ana katabtu ahabbal asma'i ilayya, dan aku pula kata Allah menulis nama-nama yang paling aku kasihi, kata Allah. Maknanya Nabi tu Muhammad tu Allah paling Allah kasihi. Jadi Nabi tulis la ilaha illallah, nama Allah yang Nabi kasih, maka Allah tulis Muhammad Rasulullah, kerana Allah kasih ke Nabi. Allah tulis tu kerana Allah kasih ke Nabi. Kerana Nabi tulis nama Allah, Allah tulis nama Nabi bercincin tu. Begitulah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya dah beritahu Allah tu siapa yang beri dia nama. Kita, ibu bapa kita beri nama kita, ataupun datuk, ataupun mak kita. Nabi, ya, dah beritahu nama Muhammad, dalam janji dia cerita dia beri nama Muhammad. Ya Allah yang beri nama tu, beri nama Muhammad. Allah tu siapa yang beri nama dia? Dah tak boleh jawab. Jibril, Nabi kan beri, malaikat ke, ulama ke? Tak. Allah sendiri yang beri nama dia. Allah, innani anallahu la ilaha illa ana, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Betul ayat tu? Surah Taha ayat ke-14. Kalau salah betulkan. Sesungguhnya akulah Allah. Jadi siapa yang beritahu dia Allah tu? Allah sendiri. Yang sampai kita terjawab. Kalau orang tanya, Allah tu siapa beri nama? Awak, ayah awak beri nama? Ya. Allah siapa yang beri nama Allah? Oh, tak dapat pula. Allah sendiri yang beri nama dia Allah. Macam kita orang tanya, kalau saya orang tanya, Ustaz, nama siapa? Saya selalu dengar Ustaz, tapi saya tahu nama Ustaz. Saya cakap, nama saya Samsudian bin Jamid. Oh, jadi kalau orang tanya orang tu, itu siapa nama? Itu Ustaz siapa nama? Samsudian bin Jamid. Iya ke? Ya, dia sendiri cakap dengan aku, nama dia Samsudian. Begitu Allah sendiri yang beritahu nama dia Allah. Dia sampai tak tahu. Tanya lah. Tak pernah keluar soalan ni. Tak. Zaman Bani Israel, qala Wahab bin Munabbih, kata Wahab bin Munabbih, kana fi Bani Israel, adalah pada Bani Israel. Bani Israel tu, Bani Israel maknanya Bani tu anak-anak. Israel tu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab dia Abdullah. Anak-anak Abdullah. Israel tu nisbah pada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi kalau Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Sebab tu kalau kita cakap itu orang Israel kejam, kata dia. Israel tu Nabi Yaqub, ingat, elok, hindarkan. Mana cakap? Zionis. Okey, betul. Kejamnya Zionis. Dia cakap kejamnya Israel. Israel tu Nabi Yaqub, kena ingat. Jadi jangan gunakan Israel tu Zionis, kejamnya Zionis. Tu dia. Kejamnya Yahudi. Tu dia. Jadi Wahab bin Munabbih kata dalam kalangan Bani Israel tu, rajulun asa rabbahu mi'atai am. Seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, ada seorang lelaki yang buat maksiat pada Tuhannya 200 tahun. Hidup 200 tahun. Orang zaman dulu memang umur dia panjang-panjang. 200 tahun hidup. Tapi buat maksiat. Dan sekarang pergi pusat pelacuran, pergi itu, pergi ini, minum arak, beli nombor ekor, macam-macam, main judi, macam-macam, buat jahat. 200 tahun. Orang dulu, umat dulu umur panjang. 200 tahun. Falamma mata, orang tahu dia jahat, buat maksiat. Manakala orang lelaki tu mati, alqashu banu Israel alal mazbalah. Bila mati je, orang Bani Israel ni angkat dia, buang tempat sampah. Mazbalah, tempat sampah, tempat pembuangan sampah, buang situ. Kalau kita tempat sampah sekarang, ada pampers, ada tai anjing, ada sampah gitu, ada nasi bungkus buang tak habis, ada itu macam-macam. Tempat orang berak, aduh mak, tempat sampah, buang kat situ. Fa'auhallahu ta'ala ila an ghasalahu wa kafanahu wa salla alaihi wa salla alaihi. Maka Allah wahyukan, Allah wahyu kepada Nabi di situ, supaya mandikan orang lelaki itu,
kafankan dia dan semayangkan dia. Dia semayang cara orang dulu Bani Israel lah. Kenapa? Padahal hidup penuh dengan maksiat, buat maksiat macam-macam, cakap aja maksiat apa, semua dah dia buat. Raja maksiat, pakar maksiat. Wah, kalau cakap pakar maksiat, wah berat lah. Kalau orang dah set gitu, siapa tu? Itu memang kaki judi. Wah, sekarang kaki judi. Memang pakar judi tu. Li'annahu nazara fit Taurati, sesungguhnya dia satu ketika dia melihat dalam kitab Taurat, buka kitab Taurat. Jahat-jahat maksiat tu pun buka kitab Taurat. Orang kita kalau jahat pun entah buka Quran ke tidak. Tapi jahat dia dulu orang Bani Israel, jahat gitu pun buka je kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, buka kitab Taurat. Li'annahu nazara fi Taurati isma Muhammadin. Dia melihat dalam kitab Taurat ada nama Muhammad. Apa dia buat? Faqabbalahu, dia kucupnya. Faqabbalahu, kucup. Kitab tu dia ada nama Muhammad tu, kucup, cium. Wa wada'ahu ala ainai, letakkan antara dua mata dia. Kitab Taurat tu letakkan kat atas dua matanya, letak itu. Duduk gitu, cium, tak sini. Wa salla alaihi, dan berselawat ke atas Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Muhammad tu. Mungkin kita Taurat tu tulis nama Muhammad ni akhir zaman, dah selawatlah pada dengan cara gigi selawat. Dia selawat. Fa ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampunkan bagi dia dosa-dosa dia. Wa zawwajahu sab'ina haura, dan dikawinkan dia dengan 70 bidadari. Ampunkan dosa, Allah kawinkan dia dengan 70 bidadari. Kita nak kahwin satu pun payah. Aduh mak, 4 jangan harap lah. Ini dapat bidadari 70 bidadari dalam syurga tu. Dalam satu waqiah tu, hurun in, lelaki wildan, hurun in, wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. 70 orang bidadari dapat. Kalau ramai ataupun jamak, haura. Pasal apa? Sikit saja dia punya buat. Suka nama Nabi tu, kucuk, cium, letak kat dua mata dia. Selawat pada dia. Selawat tu yang kita nak tekankan. Suka dengan nama Nabi Muhammad SAW. Allah ampunkan dosa, kahwin dengan 70 bidadari. Tiap-tiap kita ni ada seorang bidadari. Kita tiap orang lelaki ni ada seorang bidadari yang Allah sediakan untuk kita. Cuma tak nampak aja, tapi ada. Dan bidadari kita tu hanya melihat kita sahaja dekat dunia ni. Dia tak pandang pada orang lelaki lain. Kalau isteri kita tu kau tengok duda sana, nampak ustaz sana, tengok situ. Tapi bidadari ni dia pandang kita sahaja. Tu kalau orang tu masuk neraka, lama kena benam masuk neraka. Yelah orang Islam kadang gitu kan. Yelah orang Islam kadang gitu kan. Masjid pergi, ekor beli. Kalau sekali kan minum juga kadang kan. Masuk neraka. Kalau tak ada ampunkan dosa, ampun neraka, masuk neraka. Siap yang masuk neraka tu, bila habis masuk neraka, masuk syurga. Pun bidadari sambut, lamanya aku tunggu kau, kata dia. Tetap dia cakap dengan elok, bagus. Kan dalam ahli syurga tu salaman salama, kan cakap yang sejahtera-sejahtera, yang cakap elok. Dia tak ada pun macam isteri kita. Lambat masuk, padan muka masuk neraka, jahat benar. Aku tunggu bagi lama nak gila. Lamanya masuk neraka dua, padan muka. Dulu kat dunia main judi, minum awak, pergi pesat-pesuran, pergi Hawaii, apa, padan muka. Lamanya aku tunggu. Bidadari tidak. Dia cakap salaman salama, elok aja. Suami dia, isteri kita tu lambat balik, tak balik. Aduh. Yelah mula-mula kahwin tu, masa bertunang, masa bercinta, masa sebelum nak kahwin, semuanya manis.
Dah kahwin, pahit, payau, maung, pedas, sakit, bisa, macam-macam rasa. Aduh mak, gitu perangainya pula. Apa boleh buat? Engkau yang pilih, engkau yang nak. Cinta bertunang, aduh nengok semua elok aja. Lambat datang, tak marah. Tutup pintu kuat, senyum. Tak kahwin, tutup pintu kuat. Kuat lagi biar kopak pintu tu. Tak payah pintu, senang. Kena marah. Gitulah. Tapi bidadari kita, dia tak macam gitu. Lelaki ni cuma dia tengok nama Nabi, suka pucuk ni, letak ke atas mata tu, dah selawat Nabi. Dia apa kau rasa? Itu sikit saja. Bani Israel dulu, bukan zaman kita, zaman dulu je dah suka ke Nabi, dah dapat balasan. Allah beri balasan. Punyalah hebatnya Nabi ni, balasan Allah bagi walaupun bukan umat dia. Apatah lagi kita umatnya, yang kita selalu selawat dengan juga nama Nabi, selawat nampak tulisan Muhammad, selawat dengan azan sebut nama Muhammad, selawat tengok kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, oh, nampak sallallahu alaihi wasallam, nampak. Apatah lagi kita banyak selawat, kejap selawat nariyah, selawat tip, selawat itu, selawat ini, selawat fatih, macam selawat baca. Tak mustahil kalau kita ini selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT kerana kita suka selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keistimewaan Nabi yang 10 tu, dan juga kelebihan ataupun kemurahan Allah SWT memberikan siapa yang selawat dan suka pada Nabi SAW. Padahal suka nama sahaja, belum suka orang lagi. Begitulah balasan Allah kepada orang yang kasihkan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.